Okey, seterusnya kita nak tengok 6.4 isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Apakah isu yang timbul daripada pembahagian sel yang berlaku dalam badan kita? Okey, dan dia akan mempengaruhi kesihatan manusia. Yang pertama sekali, kalau kita perhatikan nanti, kita akan dapat tengok isu yang pertama yang akan disentuh di dalam ni adalah kanser. Isu yang berkaitan dengan penyakit kanser. Okey, untuk 6.4 ni, cikgu dah ringkaskan nota untuk awak. Contohnya macam ni ya. Okey. Isu pembahagian sel yang pertama, sekali kita nak tengok kanser. Cikgu dah tulis kat atas tu. Okey, kanser ni dia ada kaitan dengan kitaran sel. Kitar sel yang kita dah belajar di awal tajuk ni. Kitar sel perlu dikawal. Jika tidak dikawal, dia akan boleh menyebabkan simptom-simptom ataupun keadaan-keadaan yang agak berbahaya. Okay, kita tengok. Perlu dikawal. Saya dah gariskan dengan warna merah. Maksudnya tolong salin balik perkataan yang cikgu dah tulis dengan warna merah. Dan jika tidak dikawal, cikgu gariskan dengan perkataan warna biru. Okay, kita tengok. Perlu dikawal. So, awak tulis untuk memastikan pembahagian sel berlaku dengan sempurna dan teratur. Tambah sikit. Tak ada situ kan. Sempurna dan teratur. Jika tidak dikawal, pembahagian sel akan menyebabkan pembahagian sel yang tidak terkawal. Pembahagian sel yang tidak terkawal dan menyebabkan pembentukan tumor. So, awak salin kat situ. Di sini kita nak highlightkan perkataan tumor. Tumor ataupun lebih dikenali dengan nama ketumbuhan. Bila sebut ketumbuhan, perlu diingatkan ketumbuhan ini ada dua jenis. Yang pertama, kita katakan ketumbuhan benigna. Ini tidak berbahaya sebab ketumbuhan ini boleh dibuang melalui pembedahan. Dia hanya terjadi di sesuatu kawasan dan dia tak merebak ke tempat lain. So, kita boleh buangkan dia. Ketumbuhan yang kedua, dia jenis malignant ataupun lebih dikenali sebagai kanser. Kenapa dia berbahaya? Sebab dia bukan saja boleh membahagi secara tanpa kawalan. Sel yang tak normal ni, yang sel yang dah membahagi secara tanpa kawalan ini, dia boleh pergi ke organ badan yang lain. Dan seterusnya akan merosakkan organ itu. Yang ni yang berbahaya. Sebab kita tak boleh nak trace dia kat mana dia pergi. Dia berjalan. Dia merebak ke merata sistem badan kita. Okey, kanser. Apakah faktor-faktor penyebab kanser? Okey, di sini dalam buku teks ni dia dah bahagikan kepada beberapa kumpulan. Pertama, mungkin disebabkan oleh radiasi. Radiasi ni sinaran. Jadi awak boleh tengoklah dalam buku teks. So, buat dalam kurungan radiasi tu contohnya sinaran X-ray, sinaran gamma dan sinaran ultra ungu. Sinaran ultra ungu ni biasanya daripada matahari lah. Sekarang sebab sinaran matahari pun sekarangnya dah tak berapa elok sebab kebanyakan lapisan ozon yang melindungi bumi telah pun musnahan. Jadi sinaran UV daripada matahari tu boleh straight sampai kat badan kita. Seterusnya mungkin disebabkan oleh bahan kimia. Contohnya seperti bahan kimia tar yang terdapat dalam tembakau. Ni khas untuk penghisap rokok. Bahan yang seterusnya adalah karsinogen. Karsinogen, bila sebut karsinogen ni, bahan yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya seperti formaldehyde dan benzina. Formaldehyde ni mungkinlah dalam makanan-makanan yang biasanya terawet.
Dan benzina ni mungkin daripada asap-asap pencemaran. Seterusnya, faktor genetik. Ini adalah faktor yang kita warisi daripada atuk nenek kita. Dan seterusnya mungkin berpunca daripada jangkitan virus dan juga bakteria. So, awak senaraikan faktor-faktor ni. Okay. Seterusnya kita nak tengok bagaimana boleh terjadi kanser. Punca terjadinya kanser. Okay. Awak salin perkataan yang cikgu gariskan dengan warna orange tu. Okay. Contoh. Okay. Kita tengok. Sel-sel membahagi berterusan dan menghasilkan tumor. Asalnya sel tu satu je. Dia akan membahagi secara tanpa kawalan dan seterusnya menghasilkan ketumbuhan. Sel kanser ni akan merebak. Dia akan jadi lebih banyak. Dan memusnahkan sel-sel normal di sekitar dia. Sel-sel yang normal dekat sekitar tu semua dia rosakkan. Bila dah rosak, ini akan boleh mengganggu fungsi tisu sel normal. Bila sel normal tu rosak, fungsi tisu sel normal pun rosak lah. Kanser yang tak dapat dikesan pada peringkat awal akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya membawa maut. Kerosakan organ tu apabila kanser tadi dah merebak ke organ-organ yang penting dalam badan kita. Contohnya seperti ginjal, paru, jantung, hati. Lama-lama kita boleh membawa maut. Contoh. Lepas tu awak salin sebagai contoh. Contoh. Yang ni. Yang ni pun kena salin. Contoh. Perkembangan kanser payudara. Contoh. Tulis itu. Contoh. Okay. Step yang pertama. Tumor membesar. Okay, ni tumor ketumbuhan. Dia akan membesar. Asalnya daripada sel tunggal kanser. Asalnya daripada satu sel yang tak normal. Ada dalam banyak-banyak sel normal tu, ada satu tu yang pelik sangat. Satu tu pelik sangat. Yang pelik tu dia akan membahagi jadi banyak. Yang kedua, step yang kedua. Sel yang pelik ni, sel kanser ni tadi, bersaing pula dengan sel-sel yang normal untuk mendapatkan nutrien. Dia dengan sel yang normal tu bersaing. Masing-masing nak dapatkan nutrien untuk pertumbuhan mereka. Kemudian dia akan jadi terlalu banyak. Dia akan jadi banyak. Bila dia dah banyak, dia akan masuk kat dalam salur darah ataupun salur limfa. Dia boleh masuk ikut salur limfa. Dia boleh masuk ikut salur darah. Since dia dah masuk dalam salur limfa dan salur darah, maksudnya dia dah boleh pergi tempat lain. Selagi dia tak masuk dalam salur limfa dan salur darah, maksudnya kalau kita buat pembedahan masih lagi boleh diselamatkan. Tapi bila dia dah spread, masuk kat salur limfa, masuk dekat salur darah, dia dah pergi dekat tempat lain. Okay, sel kanser tu dah mula merebak. Sel kanser merebak melalui salur limfa dan salur darah ke bahagian tubuh yang lain. Dalam contoh ni, dia akan pergi ke ginjal. Contoh gambar rajah ni lah, dia akan pergi ke ginjal. Dan dia akan membentuk ketumbuhan baru dekat situ. Dan seterusnya dia akan rosakkan sel ginjal kita. Sebab tadi asalnya dekat breast kan. Daripada breast tu dia dah pergi ke ginjal. Dan dia akan kacau pula sistem organ kat situ. Okay? Dan seterusnya. Mungkin satu ni pergi dekat ginjal. Mungkin yang lain pula pergi dekat jantung. Mungkin satu lagi pergi dekat lung kita. Dan seterusnya boleh menyebabkan maut. Apabila organ-organ ni sudah tak boleh berfungsi dengan normal. Okay? Jadi, jangan lupa salin yang ini sebagai nota. Awak tulis sini contoh perkembangan kanser payudara. Lukisan tak perlu lukis. Lukisan tak perlu. Okay? Hanya penerangan saja.